Sikit je, Mik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Selamat kembali ke channel BookTube by Duri, di mana saya, Baidu M. Rosli, akan berkongsi tentang buku atau apa-apa yang saya ingin kongsikan. Okey, jadi hari ini kita berlatar belakangkan di fakulti saya di USIM. Cuma hari ni kita macam nak eksperimen lah, tengok dari segi lighting okey ke tidak, suara okey ke tidak. Sebab kat sini ada sensor tau. Sensor untuk monyet. Kita bukan monyet, tapi dia sensor untuk halau haiwan liar lah. Okey, jadi hari ini insyaAllah saya akan berkongsikan. Sekejap, nak buka emas ke kekalkan emas? Buka emas lah. Kalau tiba-tiba ada orang lalu, kita pasang balik. Oh, magic je. Kalau kita record video di sini, so automatic belakang tak ada orang. Okey, jadi hari ini kita akan berkongsi tentang buku Lelaki Penghantar Cinta. Okey, sebab itulah hari ni aku pakai colour pink, warna yang sangat ceria sebab nak bercerita tentang buku Lelaki Penghantar Cinta, tulisan Tuan Bahrudin Bakri. Buku ni sebenarnya dah nampak beberapa kali di pasaran. Saya pernah nampak melalui video amawan, tapi belum pernah lagi berpeluang untuk membaca ketika itu. Tapi memang teringinlah one of my wishlist sebenarnya. Tapi ada satu cerita yang menarik sebelum baca buku ni. Sebab buku ni baru beli minggu lepas dan terus baca. Januari sampai Mac ni kan, subhanallah, sangat-sangat sibuk sampai aku menangis 3 kali untuk minta cuti. Tentu hari Selasa dia memang menangis beri minta kad. Bukanlah bos pun, kawan lah. Cuma macam boleh tak aku nak minta pelepasan besok supaya aku dapat at least dalam separuh hari untuk aku settlekan urusan Maxis, urusan buku ke apa-apa je. Bukannya urusan persatuan ataupun bukannya urusan rasmi lah. Dia pun kesian. Taklah, bukanlah kesian. Dia yelah sebagai kawan kan mesti ada kau okey je. Dan sebenarnya memang aku ada hak. Jadi time tu aku ambil MC. Bukan ponteng ya, saya ambil MC sebab time tu pun asyik muntah-muntah dan sebagainya. Ambil MC, lepas tu pergi Maxis sebab time tu pun ada masalah internet. Oh ya, saya baru berpindah ke kampus. Jadi sebab itulah menghilang kejap. Alang-alang tu pergi Popular dan sebagainya kan. Okey, time tu tiba-tiba ternampak buku ni dekat rak. Lepas tu macam tinggal 2 je. Walaupun buku ni dia macam ada comot-comot sikit. Nampak ke? Dia ada comot sikit, dia ada line-line kan. Tapi macam this is the best yang ada dekat bookshop masa tu. Jadi macam tak apalah, kita ambil je. Selang 1 hari terus baca dan okay, I read this book without any expectation. Saya tak tahu buku ni betul-betul menarik. Saya tak tahu buku ni genre apa. Saya langsung tak tahu. Saya cuma macam dapat macam, oh, tulisan Tuan Bahrudin Bakri, orangnya kelakar. Sebab kita pun baru kenal-kenal di Twitter kan. Bukanlah kenal-kenal, maksudnya kita baru nampak Twitternya macam mana. Jadi macam, oh, Tuan Bahrudin Bakri ni kelakar. Macam itulah. The real reason kenapa saya cerita, kenapa saya beli dan macam mana boleh beli buku ni. Sebab nak katanya time tu tengah stres. Lepas tu tiba-tiba baca buku ni. Dan buku ni sesungguhnya memang sangat release tension. Sebab dia banyak sangat scene untuk kau gelak. Kau silap ha. Macam ni kan, yang warna biru ni, tak tahulah nampak ke tak warna biru. Sebab kat sini semua warna pastel. Biru ni menunjukkan part tu, aku rasa macam part tu terlalu kelakar untuk aku. Dia tak ada terlalu kelakar, tapi aku macam tengah sangat bahagia. Jadi aku macam gelak sungguh-sungguh lah time tu. Sinopsis yang ringkas. Buku ni, I really didn't expect this book adalah berkenaan cinta. Tapi hakikatnya dia ada cerita cinta. Tetapi dia bukan cinta semata-mata. Cinta tu dah macam satu selingan sebab dia membawa isu berat yang lain. Okay? Tentang seorang lelaki yang bernama Ryan. He's a degree holder tapi dia tak ada kerja lagi dan dia nak jadi penulis buku. Tapi bila dia hantar dekat penerbit, dia punya karya atau manuskrip itu ditolak. Dia kena reject. Sampailah jumpa seorang penerbit ataupun editor, if I'm not mistaken. Namanya Aditya Solehin kalau tak silap. Okay, Aditya ni kata, okay, you ada idea, you ada apa yang you nak cakap. Nampak you seorang yang suka berkongsi, but one thing yang hilang iaitu rasa. Awak tak ada rasa bila nak menulis buku ni. So, kalau kita pun kan, kalau kita sebagai manusia, kita dah sungguh-sungguh siapkan satu benda. Contohlah siapkan assignment. Lepas tu dah hantar, dah submit, tiba-tiba bos kata, bos pula lecturer kata, awak tak letak perasaan ke? Kan kita akan rasa macam, how? Kita tak faham. Jadi ini adalah satu proses yang panjang. Buku ni satu proses yang panjang untuk dia belajar untuk berasa. Bukan berasa, untuk dia letakkan perasaan. Untuk dia menjadi lebih ikhlas, untuk dia belajar daripada kesilapan dia lalu. Apa yang saya suka tentang buku ini ialah gabungan semua watak dan perwatakan yang ada dalam buku ni semuanya comel. Bukanlah comel, dia macam secukup rasa. Macam tu. Sebab macam contoh Mahmud, kawan kepada Ryan yang selalu pesan. Okay, Mahmud ni pada pandangan saya dia adalah seorang yang annoying. Tapi
Biasalah orang annoying ni lama-lama kita akan terima dia jugalah sebab dia punya point, dia ada nasihat yang bagus, dia ada kata-kata yang bernas, idea yang bernas. Maksudnya dia adalah orang yang bagus. Orang tengah rakam. Walaupun dia annoying, tapi kita mengakui bahawa dia adalah seorang yang bagus. He's a good person dan dia memang berjasa dalam buku ni. Contoh aku tak tulis. Tapi boleh bacalah kenapa aku suka Mahmud ni. Walaupun buku ni asalnya ialah tentang lelaki penghantar cinta, I sangat tak sangka buku ni membawa isu-isu yang berat seperti isu pengangguran dan isu bunuh diri. Isu pengangguran tak apalah, sikit je. Isu bunuh diri sebenarnya terlalu banyak sebab Ryan ni kan, dia asalnya kan penganggur. Tapi lepas tu dia dapat idea daripada kawan dia, kau jadi je lah bukan rider, might dispatch, macam tukang hantar barang kan. Lepas tu dia pun okey. Waktu dia hantar barang tu, dia terjumpa dengan seorang, namanya Amanda. Amanda ni dia nak bunuh diri, tapi Ryan yang tolong halang dia daripada bunuh diri. So from that, dia tiba-tiba in the team untuk memberitahu mereka yang dah plan untuk bunuh diri supaya jangan bunuh diri. Macam itulah cerita dia. So very interesting sebab isu yang dibawa sangat berat, sangat crucial untuk dibincangkan. Malah kalau kita lihat dalam kebanyakan buku ataupun kebanyakan forum, kita akan rasa macam susah topik ni, takut ni isu benda ni. Tapi bila kau baca buku ni, kau akan rasa sangat relax tau. Bukan relax sampai kau menafikan hakikat itu adalah isu yang crucial, tidak. Tetapi cara penulis menerangkan, menyampaikan perkara itu dengan kaedah yang sangat santai buat kita rasa macam hidup ni sebenarnya ada banyak perkara yang indah. Macam itulah cerita dia. Lepas tu apa yang saya suka bila penulis nak cerita tentang isu bunuh diri kan. Selalunya kalau ni sebagai saya seorang student lah kan, kita bila nak lihat tentang isu bunuh diri, kita sangat tak berkembang. Okay? Dia bukan tak ada forte. Contoh, kita nak elaborate tentang isu bunuh diri. Kita cuma kata, dia bunuh diri sebab dia stress tadi, lepas tu family dia tak nak terima dia, family dia buang dia, sekian. Atau, itulah contoh yang kita asyik ulang-ulang. Memanglah ada je contoh-contoh lain, tetapi kita jarang nak melihat contoh-contoh itu. Tetapi dalam buku ini, penulis katakanlah ada dalam 5 orang yang nak bunuh diri tu kan. Semua tu dia ada cerita yang tersendiri, semua tu ada latar belakang yang tersendiri. Ada seorang tu dia ada kerja, ada seorang ni dia kaya, ada seorang ni family dia baik, ada seorang ni family dia sangat menjaga, ada seorang ni pula family dia ada tapi mak dia pula kaki judi. Macam tu lah. So bila cerita tentang detail yang satu point tu kan, aku tak tahu kenapa aku rasa suka. Macam kita akan dapat lebih banyak idea, kita akan lebih luas lah sikit pemikiran. Tak adalah macam kolot sangat pemikiran aku kan. Lepas tu kita back to the tajuk buku ni, Lelaki Penghantar Cinta. So at first I thought that lelaki penghantar cinta ini merujuk kepada Ryan. For sure lah Ryan kan, sebab dia watak utama. Dia nak menghantar cinta untuk membantu orang lain. That is what I thought at first. Tapi sampailah the last page ataupun second last page kot, barulah kita faham bahawa dia nak menghantar cinta untuk dia punya girlfriend, kat tunang dia, bakal wife dia. Tak tahulah, tapi maksudnya kekasih hati dia lah. Sebab nak cakap tentang buku ni, kenapa dia sebenarnya adalah genre cinta. Genre romantik, aku tak tahulah apa beza tu kan. Tapi genre yang cinta-cinta ni lah sebenarnya ada. Iaitu Ryan ni asalnya dia adalah seorang lelaki yang memang single, yang memang macam tak ada siapa ke nak suka aku ni tak ada arah tuju ke. Dia adalah seorang yang manusia macam tu. Tapi tiba-tiba dia ada konflik dalam percintaan. Seorang ialah Amanda, seorang lagi ialah Zatul. Dan dia nak kena pilih antara salah satu individu itu. Jadi menariklah cara dia pilih sebab dia tanya semua benda kat Mahmud. Balik-balik Mahmud pula tengah baca buku. Baca buku random pula tu, bukanlah random. Dia baca buku yang bukan lafazkan kalimah cintamu. Aku tak ingat apa tajuk buku tu. Filem Mengganti Agama. Apa aku tak ingat. Boleh baca sendiri kan kalau nak cari. Lepas tu antara pesanan, some of the best quote yang ada dalam buku ni adalah satu, jangan limitkan pembacaan kita. Tak kisahlah you suka fiction ke non-fiction ke, jangan terlalu limitkan, luaskan pembacaan. Tak kisahlah hari ni kau baca buku tentang filem dan agama, it's okay. Lepas tu next time kalau ada peluang rasa nak study tentang cinta, it's okay, baca. Tak kisahlah orang akan kata, kau masa tu baca buku cinta, sekarang baca buku agama. Kau masa tu baca buku politik, sekarang baca buku cinta. It's okay.
You create you. You be you. Kalau kau nak baca tu, baca je lah. Hiraukan apa yang orang nak kata. Lepas tu, poin yang kedua ialah tentang Ryan. Kan dia kan nak selamatkan, bukan nak selamatkan, dia macam nak menghalang orang lain untuk membunuh diri kan. Okay. Di hujung tu, dia ada termakan dengan diri dia sendiri. Dia terlalu cepat bersangka buruk dan gopoh dalam melakukan tindakan. Jadi tentulah dia macam sedar, oh kita ni diuji dengan apa yang kita pesan. Kita diuji dengan kata-kata kita sendiri. Jadi itulah hakikatnya kita manusia. Kadang-kadang kita pesan ke orang, itu jugalah benda yang kita buat. Contoh termudah lah. Kita kena datang kelas setiap hari awal ya. Kelas pukul 8 kau kena attend kelas. Paling kurang 7.50 tu kau dah kena ada. Tapi kadang-kadang aku pun 8-5 minit baru nak masuk. Tu samalah kata-kata yang memakan diri. Dah ada sunlight kat sini. Jadi itulah dia. Kita nak kena pakai mask balik. Kita jumpa di video seterusnya. Tak cakap terima kasih lagi. Terima kasih semua. Marilah kita menjadi lelaki dan wanita penghantar cinta. Tak kisahlah untuk diri sendiri, tak kisahlah untuk laki kau ke, wife kau ke, tak kisah. Asalkan cinta itu halal. Cih. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Tak bukan apa kan. Cuba bayangkan. Dah record. Kau dah bercakap dalam 15 minit. Tiba-tiba kau tak tekan record. Boleh selfie kat sini. Tu ada tukang record juga tu. Tada! Hari ni kita buat kat public. Sajalah nak tengok. Okey lah. Okay. Bukunya kat atas lagi. Buku suci. Tak habis tadi lagi ya. Tak apalah, nantilah.